Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Syazwani binti Samia. Saya akan membentangkan pejuang saham di bawah tajuk Commodity Channel Index atau secara ringkasnya dipanggil CCI. Buku ini saya dedikasikan pahala buat kedua ibu bapa, keluarga dan juga guru-guru saya. Semoga ianya dapat memberi manfaat dan sumber pahala berterusan kepada mereka dan juga diri saya sebagai bekalan di akhirat. Buku ini dikarang bagi tujuan menambah pengalaman dan menyampaikan ilmu pelaburan. Sesungguhnya apa yang dikarang berdasarkan kajian dan ilmu yang diperoleh daripada guru saya. Apa yang baik itu datang dari Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Justru itu, saya memohon maaf jika penulisan saya tidak menepati citarasa pembaca. Sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit sejarah berkenaan Commodity Channel Index atau CCI. Commodity Channel Index (CCI) diperkenalkan oleh Donald Lambert, iaitu seorang penulis sebuah artikel yang dipublikasikan pada tahun 1980. Kemudian, artikel tersebut diolah menjadi buku yang bertajuk Commodities Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends. Pengenalan CCI. CCI adalah indikator seberguna yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi trend baru atau memberi peringatan tentang keadaan mencabar dan untuk mengetahui keadaan terlebih beli atau dipanggil overbought dan terlebih jual atau dipanggil oversold. Sejak diperkenalkan, indikator ini menjadi semakin popular dan kini menjadi alat yang sangat umum bagi pelabur saham dalam mengenal pasti aliran kitaran, bukan sahaja dalam komoditi tetap dan ekuiti, tetapi juga mata wang. CCI ini digunakan secara meluas untuk mengukur komoditi, saham dan mata wang yang juga bergerak dalam satu jangka waktu dengan harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada keadaan jangka waktu yang tepat dan bersesuaian. Perkara yang paling penting dalam mengukur CCI adalah menentukan jangka waktu yang memainkan peranan penting dalam menentukan ketepatan CCI. Oleh sebab tujuannya adalah untuk meramalkan jangka waktu dengan menggunakan CCI, jadi semakin banyak jumlah jangka waktu CCI yang masuk ke dalam kitaran menyebabkan semakin tepat jumlah tersebut. Kebiasaannya, pelabur lebih suka untuk menggunakan CCI 20 dalam menentukan ketepatan CCI ini. Hal ini disebabkan CCI 20 dipercayai menjadi jangka waktu yang lebih tepat sekaligus mengurangi jumlah signal yang salah dari terjadi. Berikut merupakan formula CCI. Seterusnya, cara setting Commodity Channel Index CCI di TradingView. Mula-mula, buka web TradingView, lepas itu tekan chart seperti yang dipaparkan pada skrin. Nombor 2, paparan akan keluar seperti di skrin. Kemudian, anda perlu memilih syarikat yang ingin anda analisa, masa dan jenis indikator yang anda mahukan. Tekan pada simbol search, times dan indicator and strategies
seperti yang ditunjukkan pada anak panah. Nombor 3, setelah itu paparan akan keluar seperti di skrin. Saya memilih untuk menganalisa syarikat AirAsia jangka masa selama 1 minggu dan menggunakan CCI 20. Cara memahami graf. Sebelum ingin membuat pelaburan, pelabur hendaklah tahu dan mempunyai strategi yang ingin digunakan. Ini termasuklah jenis pelaburan, sama ada pelaburan jangka panjang atau jangka pendek. Hal ini dapat mengelakkan setting yang salah digunakan pada graf. Seperti yang anda dapat lihat pada skrin sekarang, terdapat dua garisan, iaitu garisan berwarna merah dan juga garisan berwarna biru. Garisan berwarna merah menunjukkan graf AirAsia, manakala garisan berwarna biru pula menunjukkan graf untuk CCI. CCI ini membandingkan harga pada waktu tersebut dengan harga purata selama jangka waktu tertentu. Indikator CCI yang turun naik ini berada di bawah atau atas angka kosong ataupun 0. Hal ini sangat penting untuk pelabur perhatikan di mana letaknya titik CCI, kerana ini merupakan petunjuk kelemahan dan kekuatan sesuatu kaunter saham. Terdapat banyak jenis CCI yang digunakan oleh para pelabur seperti CCI 40 dan CCI 20. Bulatan berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada skrin menunjukkan jenis CCI yang digunakan dalam contoh pelaburan ini. CCI 20 ini merupakan CCI yang banyak digunakan oleh pelabur. CCI ini akan keluar secara automatik bila kita pilih jenis indikator pada awal-awal tadi. Dalam contoh pelaburan di atas, saya memilih untuk menggunakan pelaburan jangka panjang iaitu untuk 1 minggu. Jadi saya telah setting pada awal-awal tadi dengan memilih di bahagian time. Kebiasaannya, para pelabur jangka panjang akan memilih untuk setting pada graf secara harian atau mingguan. Manakala untuk pelabur jangka pendek, kebiasaannya menggunakan graf dalam jam atau minit. Simbol W yang ditandai dengan warna merah pada graf menunjukkan jangka waktu yang ingin digunakan oleh pelabur. W mewakili week atau mingguan, D daily atau harian, H hour atau jam, R range, M month atau bulan, M huruf kecil minit. Seterusnya adalah tentang garis CCI. Garis CCI yang berwarna merah di sebelah merupakan garisan dinilai CCI antara negatif 100 sehingga 100. Ketika CCI berada di atas garisan 100, ini bererti harga berada jauh di atas harga purata yang diukur oleh indikator CCI. Manakala ketika CCI berada di bawah nilai 100, ini bererti harga berada jauh di bawah harga purata. Oleh itu, apabila garis nilai CCI berada di atas garis 100, ia merupakan signal waktu yang tepat untuk pelabur membeli saham. Manakala apabila garis CCI berada di bawah negatif 100 pula, merupakan signal waktu untuk pelabur menjual balik saham tersebut. Pada waktu graf CCI bergerak naik di atas angka 100, ini menunjukkan trend menaik atau dipanggil bullish. Manakala pada waktu graf CCI bergerak turun di bawah angka negatif 100, ini menunjukkan trend menurun atau dipanggil bearish
sedang berlaku. Graf di sebelah seperti yang dipaparkan ditandai dengan warna merah merupakan signal untuk membeli saham, manakala yang ditandai dengan warna hijau pula merupakan signal untuk menjual saham. Seterusnya, terlebih beli atau dipanggil overbought dan terlebih jual atau dipanggil oversold. Disebabkan fungsi utama CCI ini ialah untuk mengenal pasti waktu sekuriti atau pasaran tersebut terlebih beli, overbought dan terlebih jual, oversold, pelabur hendaklah bijak menjangkakan pergerakan masa di masa akan datang iaitu pada waktu harga semasa. Oleh itu, sangat penting bagi pelabur untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari pelaburan melalui indikator CCI ini. Keadaan terlebih beli overbought dan terlebih jual oversold ini dapat digunakan untuk menjangkakan kemungkinan pembalikan harga atau dipanggil divergen pada graf untuk masa akan datang. Anak panah berwarna merah dalam graf di atas seperti yang dipaparkan pada skrin menunjukkan keadaan di mana berlakunya keadaan terlebih beli atau dipanggil overbought. Sewaktu harga bersilang di atas garis terlebih beli, penurunan harga mungkin akan berlaku. Manakala anak panah yang berwarna merah dalam graf di atas seperti yang dipaparkan pada skrin menunjukkan keadaan di mana berlakunya terlebih jual atau dipanggil oversold. Sewaktu harga bersilang di atas garis terlebih jual, kenaikan harga diramalkan mungkin akan berlaku. Seterusnya, perbezaan atau dipanggil divergen. Perbezaan atau divergen ialah momentum atau kecepatan yang sering mendahului perubahan harga. Oleh sebab itu, perbezaan antara bacaan harga dan petunjuk pada graf tidak boleh diabaikan. Walau bagaimanapun, nilai CCI tetap tidak akan berubah. Perbezaan antara CCI dan tindakan harga dapat menjadi signal bahawa perubahan trend menaik atau dipanggil bullish atau trend menurun atau dipanggil bearish akan terjadi. Terdapat dua jenis perbezaan atau divergen iaitu perbezaan menaik bullish divergen dan perbezaan menurun bearish divergen. Pertama, perbezaan menaik bullish divergen. Perbezaan menaik terjadi ketika harga berada di titik harga terendah yang lebih rendah seperti yang ditunjukkan dalam graf. Sementara pada CCI, ia berada pada titik terendah yang lebih tinggi. Graf di bawah seperti yang dipaparkan pada skrin merupakan contoh untuk perbezaan menaik atau bullish divergen. Nombor 2, perbezaan menurun atau bearish divergen. Perbezaan menurun ini terjadi ketika harga berada pada titik tertinggi yang semakin tinggi dalam graf harga pasaran. Manakala pada graf CCI ia berada pada titik tertinggi yang lebih rendah. Graf berikut merupakan contoh untuk perbezaan menurun atau bearish divergen. Kelebihan CCI. Pertama, memberi signal di depan. Kedua, memberi signal lebih awal untuk masuk dan keluar merupakan keuntungan utama. Ketiga, signal yang lebih awal dan memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk pelaburan. Nombor 4, bertindak sebagai peringatan awal terhadap kekuatan tindakan harga atau kelemahan tindakan harga. Nombor 5, memberi signal waktu yang tepat untuk pelabur menjual dan membeli saham.
Nombor 6, indikator ini digunakan dalam trend pasaran untuk mengenal pasti sama ada trend menaik atau trend menurun. Dalam pasaran trend menaik, penggunaan indikator ini membantu pelabur dalam mengetahui signal dan peluang untuk membeli saham. Dalam pasaran yang trend menurun pula, indikator ini membantu pelabur dalam mengetahui signal dan peluang untuk menjual kembali saham. Dan akhir sekali, CCI mengurangkan potensi kerugian. Seterusnya, kelemahan CCI. Kelemahan CCI yang pertama ialah pada keadaan trend yang sangat kuat, indikator CCI ini tidak dapat berfungsi dengan baik, termasuklah pada pasaran yang sepi disebabkan oleh trend yang lambat. Nombor 2, CCI yang menggunakan jangka waktu yang lebih pendek atau singkat boleh menyebabkan signal yang salah dalam pengaplikasiannya. Nombor 3, pentafsiran terlebih beli atau overbought dan terlebih jual atau oversold berbeza pada jangka masa yang berbeza. Contohnya pada bulanan, mingguan dan harian. Seterusnya, syarat kecenderungan beli saham. Pertama, jika CCI berada di bawah skala negatif 100 dan mulai menaik menuju kosong sehingga saat CCI mencapai 100, maka para pelabur boleh sedia untuk membeli saham. Boleh juga terjadi ketika trend menaik atau bullish di antara CCI dan pergerakan harga sehingga CCI membentuk trend menaik, namun harga akan bergerak ke sisi atau dipanggil sideways. Seterusnya, syarat kecenderungan jual saham. Pertama, CCI berada di atas skala 100 dan mulai turun menuju kosong atau sifar sehingga saat CCI mencapai 100, pelabur dinasihatkan bersedia untuk menjual saham yang sedia ada. Dan kedua, apabila terjadinya trend menurun atau dipanggil bearish di antara CCI dan pergerakan harga sehingga CCI membentuk trend menurun, namun harga akan bergerak ke sisi atau dipanggil sideways. Kesimpulan, CCI merupakan alat analisa teknikal yang sangat berguna dalam menentukan titik terlebih beli overbought dan titik terlebih jual oversold. Indikator CCI ini memiliki ketepatan yang kuat jika jangka waktu yang digunakan tepat. Sebelum memulakan sesuatu pelaburan, pelabur hendaklah tahu menggunakan dan melihat pada graf. Pelabur juga hendaklah memahami hal yang berkaitan graf seperti petunjuk graf, jenis-jenis indikator yang digunakan serta kelebihan juga kekurangan indikator tersebut supaya kerugian dapat dielakkan pada masa akan datang. Kegunaan CCI ini tidak hanya pada tulisan di graf tetapi CCI juga boleh digunakan untuk mendapatkan signal untuk menjual dan membeli saham. Dalam hal ini, pelabur haruslah bijak dalam memerhatikan dan memahami pergerakan arah trend sama ada menaik atau menurun. Itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih.